Jadi mihrab ni tuan-puan, maksud dia menandakan satu kesungguhan kita nak memfokuskan hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tunggu nak kena pergi Mekah je. Tak tunggu nak kena ada dekat Masjid Nabawi je. Ya, insya-Allah dalam rumah kita. Mihrab ni apa yang kita tahu tentang mihrab? Mihrab ni macam tempat khusus lah ya untuk seseorang itu beribadah secara khusus juga. Sebab ibadah ni ada ibadah umum dan ada ibadah khusus. So bila ibadah khusus ni maknanya solat kan, ya, baca Quran. Jadi ada mihrabnya lah, ada tempat yang khusus. Kalau siapa ingat, siapa pernah dengar kata Ustaz Abdul Samad kan? Ustaz Abdul Samad kata, yang ni Ustaz terdengar lah dalam ceramah beliau, beliau cakap kalau beliau rindu pada mak beliau, beliau akan bentang sejadah ataupun akan solat di atas sejadah mak. Mak dah meninggal. Tapi mak ada tempat mihrab dia. Mak ada sejadah khusus dia. Mak ada tempat yang dalam rumah tu dia suka solat kat situ. Mak suka baca Quran kat situ. Kata Ustaz Abdul Samad, kalau saya terjaga malam, saya akan nampak mak saya baca Quran kat situ. Jadi bila saya rindu kepada mak saya akan balik kat rumah tu. Saya akan duduk ke atas sejadah tu. Saya akan solat atas tu. Saya akan baca Quran ke atas tu. Alhamdulillah, lega sikit rasa rindu saya pada arwah mak saya. Masya Allah. Jadi kita ni tak perasan ya sahabat-sahabat semua, kita pun bukan buat untuk sebab orang. Tapi akan ada manfaat pada setiap yang kita buat. Boleh jadi nanti kita dah meninggal dunia, anak kita pula rindu kat kita. Mana nak cari mak dah mati dah. Kan? Mak dah dalam kubur dah. Tapi carilah mihrab mak. Carilah sejadah mak. Carilah tempat mak selalu solat kat situ. Kat situ mak nangis. Kat situ mak berdoa. Kat situ mak memuji Allah. Semua kat situ. Kita mesti ada tempat khusus kita ya, sahabat-sahabat. Esok anak kita cari tempat tu. Dia nak menghilangkan, melegakan kerinduan, meredakan kerinduan dia di situ. Ini seperti yang telah disebut oleh Ustaz Abdul Samad lah yang saya dengar dalam ceramah beliau. Jadi mihrab ni tuan-puan, maksud dia menandakan satu kesungguhan kita nak memfokuskan hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tunggu nak kena pergi Mekah je. Tak tunggu nak kena ada dekat Masjid Nabawi je. Ya, insya-Allah dalam rumah kita tunjukkan satu kesungguhan, khususnya dalam bulan Ramadan ini. Ya, ada tempat khusus kita nak ibadah kat sini. Kita nak berlama-lama kat situ. Kita nak tenang di situ. Kita nak bahagia di situ. Kita nak jadikan itu sebagai satu manbang ataupun punca. Macam air ya tuan-puan, ada punca air kan? Kan kita panggil punca air apa? Anak air. Anak mata air. Mata air tak ada anak. Mata air. Ya, maknanya itu kita tahu, itu tempat dia. Dalam rumah kita agak-agak kat mana nak jadi manbak, nak jadi sumbernya. Boleh jadi sejadah kita. Boleh jadi tempat sujud kita. Boleh jadi tempat kita berdoa, tuan-puan. Kat situlah sumbernya. Kenapa? Kita berdoa kat situ. Untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita. Jadi kita tu kena ada semangat, kesungguhan untuk beramal soleh. Dan yang menarik sangat tuan-puan sekalian, dalam Al-Quran menyebutkan bagaimana rezeki yang turun saat kita solat tu. Ya, rezeki yang turun masa kita ibadah tu. Mudah-mudahan tadi masa kita solat sunat tasbih tadi, ditakdirkan rezeki untuk kita. Ya, sama ada yang dekat maupun yang jauh, sama ada kita sedar ataupun tak sedar. Kenapa saya katakan demikian? Saya catat kat sini. Beberapa ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang menjelaskan perkara tersebut. Antaranya adalah surah Al-Imran ayat yang ke-37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. Apa maksud dia? Tiap-tiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrab Maryam, akan didapati di situ ada rezeki. Ya, Masya Allah. Selalu rezeki turun di mihrab.
Ya, walaupun tak nampak dengan mata kasar, tapi itu simboliknya tuan-puan sekalian. Yang ini nampak dengan mata kasar. Yang disebut oleh Nabi Zakaria, yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang Nabi Zakaria ni, nampak dengan mata kasar. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, wajada 'indaha rizqa. Tiap-tiap kali aku masuk pada mihrab Maryam, tempat Maryam, Sayyidatuna Maryam beribadah, memuji Allah, ya, betul-betul khusus pada ibadah, aku pasti akan dapati di sisinya ada rezeki. Masya Allah, kita cuma tak nampak je. Kalau kita nampak, kita tak tinggal dalam mihrab kita. Anak panggil pun, nanti rezeki tengah turun ni. Ya, sebab apa? Sebab kalau nampak dengan mata kasar, tapi kita beriman, kita yakin Allah tak pernah sia-siakan setiap kebaikan, amal soleh yang hamba-hambanya lakukan. Kemudian, ya, tengok pula dalam surah Ali Imran 39. Sebab Ustazah nak buktikan ni kat tuan-puan ni dengan melihat, merujuk kepada Al-Quranul Karim. Ayat 39 surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. Nabi Zakaria tu nak anak. Dah bertahun-tahun kahwin tak boleh anak. Dah tua dah bini tu. Bahkan dikatakan dalam Quran, bini tu mandul. Tapi tetap yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah berkuasa mengatasi segala-galanya. Berdoa terus dengan Allah. Nak anak, nak zuriat. Ketika mana berita gembira dikhabarkan kepada Nabi Zakaria bahawa Allah bagi, Allah mustajabkan doa kamu. Kamu akan dapat anak. Yahya. Disebut dalam ayat ini, وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. Semasa Nabi Zakaria berdiri salat di atas mihrab. Maka datanglah malaikat, annallaha yubashiruka bighulam. Allah nak bagi berita gembira kepada kamu. Kamu akan dapat anak lelaki namanya Yahya, yang akan membenarkan kalimah-kalimah daripada Allah, yang akan diangkat menjadi Nabi. Masya Allah. Jadi berita gembira kita ada di mana? Di mihrab. Maksud di mihrab tu tuan-puan, kita melakukan amal soleh dengan penuh kesungguhan, dengan terfokus, ya, dengan banyak dan sebagainya. Demikian juga pada surah Maryam ayat 11. Surah Maryam ayat yang ke-11. Apa yang disebut dalam surah Maryam ayat yang ke-11? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. Ya, ketika mana disebut tentang kisah Nabi Zakaria dan juga Sayyidah Maryam, bila keluar bertemu dengan kaumnya daripada mihrab, dan Allah berikan wahyu ataupun ilham kepada mereka. Maksud dia tuan-puan di sebalik ayat ini adalah keluar daripada mihrab dengan kekuatan. Itu maksud dia. Kita rasa kita lemah kan? Mana nak cari kekuatan ni? Kekuatan kita adalah ibadah kita, amal soleh kita. Simboliknya adalah mihrab. Simbolik dia lah. Jadi bila keluar daripada mihrab, itu umpama kita keluar dalam keadaan lebih kuat. Kalau tak, kita lemah. Satu lagi surah Sad ayat yang ke-21. Siapa jumpa dulu ya, beritahu Ustazah muka surat berapa. Surah Sad
ayat yang ke-21. Ustazah jumpa dulu. Muka surat 454. Ya, ini cerita pasal kisah Nabi Daud. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ. Nabi Daud ni tuan-puan terkenal sebagai orang yang, sebagai Nabi ataupun Rasul yang sangat kuat ibadah. Kalau puasa, kita panggil puasa Nabi Daud. Puasa sehari, berbuka sehari. Nabi Daud sangat terkenal sebagai contoh seorang Nabi dan Rasul yang kuat ibadah. Lalu digambarkan tuan-puan sekalian, nak jumpa-jumpa dengan Nabi Daud ni kat mihrab. Tunggu Nabi Daud keluar daripada mihrab ataupun pergi dekat mihrab. Ini gambaran orang yang kuat ibadahnya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya tadi tu saya sebutkan ayat-ayat tu untuk kita boleh rujuk baliklah ya. Mungkin boleh sempurnakan makna dia. Ustazah tadi sekadar menyentuh-nyentuh macam tu saja. Menunjukkan sahabat-sahabat, kita kena ada cita-cita nak jadi ahli ibadah. Bukan ahli Tupperware je. Ahli Avon, ahli apa lagi? Macam-macam keahlian. Ya, ahli Kowe, ahli Causeway, ahli apa benda lagi. Tapi tidak ahli ibadah. Memang tak ada borang. Ya, tak ada yuran tahunan, tak ada. Itu adalah perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah harapan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Biar kita ada keahlian nak jadi ahli ibadah. Nak sungguh-sungguh ibadah, nak jadi ahli zikir. Nak jadi qanitin, qanitat, orang-orang yang sentiasa tunduk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak jadi ahlul Quran. Itu keahlian-keahlian yang kita nak masuk jadi ahli. Ya, bukan tak boleh jadi ahli-ahli tersebut tu. Tapi tak adil untuk diri kita. Keahlian-keahlian persatuan dekat 20 persatuan. Keahlian-keahlian barang-barang kat rumah tu macam-macam, semua jadi ahli. Tak nak beli saja, mesti jadi ahli. Tapi kita tidak ada keahlian dalam sebagai ahli ibadah, sebagai ahli saum, sebagai ahli sadaqah. So kena minda kita tu, sahabat-sahabat, kena memandang ke arah itu. Aku nak ada keahlian. Aku nak jadi ahli ibadah. Aku nak jadi ahli sadaqah. Aku nak jadi ahlul maghfirah. Nak jadi ahli orang yang sentiasa memohon kemaafan dan keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi itu sekadar itu saja tuan puan yang sempat ustazah sentuh pada hari ini. Tapi ustazah berharap apa yang saya sebut ini menjadi renungan ya yang memerlukan kepada tindakan. Ini bukan balik-balik kosong, tapi kena berfikir tentang mihrab, ya, tentang nak jadi keahlian apa, ya, ahlul Quran, ahlul ibadah dan sebagainya.